Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Hari ini cikgu ingin mengulang kaji sambungan daripada yang lepas, iaitu ubahan langsung, dan hari ini cikgu akan ajar kamu iaitu yang ubahan yang kedua, iaitu ubahan songsang. Hari ini cikgu akan menggunakan dua nota, iaitu di dalam buku teks dan juga nota ringkasan. Di dalam buku teks kamu boleh lihat pada muka surat 150. Okey, 150. Okey, kita mulakan sekarang ya. Sebelum ini kita dah belajar ubahan langsung bermaksud dalam situasi apabila sesuatu kuantiti, sekejap cikgu ambil pensel. Suatu kuantiti bertambah, satu lagi akan turut bertambah, dan sebaliknya. Tetapi dalam ubahan songsang, kita akan melihat situasi apabila sesuatu kuantiti bertambah dan satu lagi akan berkurang. Itu dinamakan ubahan songsang, ataupun sebaliknya, satu kurang, satu tambah. Itu maksudnya, dan hubungan begini dikenali sebagai ubahan songsang. Cuba kita tengok situasi. Tengok situasi. Tengok dalam jadual ini 5.2.1. Mengapa perubahan berlaku terhadap kuantiti apabila kuantiti yang lain berubah. Tengok. Ini menceritakan Kamal, dia pergi ke sekolah dengan jaraknya adalah 2 kilometer. 2 kilometer. Jadi Kamal dia cuba menggunakan 3 kaedah, iaitu berjalan kaki, berbasikal dan juga berjalan kaki, berbasikal dan menaiki bas. Dia nak tentukan adakah masa itu bertambah ataupun berkurang. Cuba kita tengok daripada jadual. Tengok. Berjalan kaki, basikal dan bas. Kelajuan, maksudnya pecutan, kelajuan maksudnya 5 km per jam, dia mengambil masa 24. Apabila kelajuan dia bertambah, masanya yang diambil juga akan berkurang. Begitu juga apabila dia naik bas, kelajuannya 40 dan masanya untuk sampai ke sekolah hanya 3 minit sahaja. Itu maksudnya ubahan songsang. Perhatikan. Cuba kita perhatikan. Apabila laju ialah 2 kali ganda laju asal, masa yang diambil diseparuhkan. Apabila laju bertambah, masa yang diambil akan berkurang. Itu maksudnya. Daripada nota ringkasan cikgu, cuba kita tengok. Jika jika pembalik ubah Y berubah secara songsang dengan perubahan X, maka XY ialah satu pemalar. Yang ini yang selalu cikgu cakap. Satu pemalar maksudnya K-nya adalah nilai yang tetap. Simbol bagi Y berubah secara songsang. Maksudnya, jadi ialah Y berubah secara songsang 1 per X. Ini mesti kena ingat dalam sekejap cikgu ambil pensel. Dalam yang ini, simbol dia macam ni. Ini adalah ubahan songsang. Dalam bentuk persamaan pula, bagi Y berubah secara songsang 1 per X, ialah Y sama dengan K per X. Yang ini kamu kena ingat. Satu dalam bentuk simbol dan satu lagi dalam bentuk persamaan, dengan keadaan K adalah pemalar, iaitu K adalah nilai yang tetap. Kita tengok balik buku teks macam mana kita nak tentukan nilai K yang tetap. Kita boleh tengok contoh 8.
Sekejap, saya tengok contoh ya. Okey, saya terus kejap. Okey, ini. Contoh 9. Okey, contoh 9. Okey, jadual berikut menunjukkan nilai bagi suatu kuantiti X dan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara sonsan dengan X. Kalau kita nak tentukan Y itu berubah secara X, di mana K-nya adalah nilai yang tetap. Okey, tengok. Bila kita selesaikan Y darab X, okey, kita akan dapat nilai K-nya adalah sama. Okey, A ni. Cuba tengok penyelesaian A. Ini. Nilai K-nya adalah sama. Ini adalah bermaksud Y berubah secara sonsan. Tetapi di mana B, okey, bila kita cari XY-nya, setiap kolom ini, dia punya K-nya berubah-ubah. Jadi, Y tidak berubah secara sonsan dengan X. Okey, jadi cikgu harap kamu faham ya. Okey, cuba kita tengok contoh 5. Okey, tengok contoh 5. Okey, cuba tengok contoh 5. Okey, yang ini macam biasa, sama juga ubahan langsung. Dia nak kita tulis dalam bentuk simbol dan dalam bentuk simbol. Okey, cuba tengok. Okey, sama juga. Okey, ini dalam bentuk disuruh tulis dalam bentuk simbol. A, Y berubah secara sonsan dengan T. Jadi kita buat Y dengan simbolnya 1/T. Yang B, Y berubah secara sonsan dengan G kuasa 2. Okey, jadi V berubah secara sonsan 1/G kuasa 2. Okey, contoh 6, macam mana kita nak menentukan nilai K. Okey, diberi R berubah secara sonsan dengan M dengan K, R-nya adalah 5. Apabila M sama dengan 4, cari nilai R apabila M sama dengan 10. Okey, first, cikgu dah beritahu seperti biasa dengan langsung. Kita kena buat dalam bentuk, first dalam bentuk simbol dan second kita buat dalam bentuk persamaan. Okey, first kita kena cari nilai K dulu. Okey, nilai K kita gantikan nilai-nilai yang diberi. Apabila M sama dengan 4, K sama dengan 5, kita masukkan di dalam persamaan di mana diberi persamaan adalah R sama dengan K per N. Jadi kita masukkan R sama dengan 5. M-nya sama dengan 4. Jadi nilai K-nya adalah 20. Dan kita masukkan balik dalam persamaan. Baru kita selesaikan di mana dia suruh kita cari nilai R. Jadi R-nya adalah 2. Okey. Dalam ubahan sonsan sama juga dalam langsung. Dia kadang-kadang dia minta kita dalam ubahan sonsan kuasa 2, kuasa 3, punca, kuasa dan sebagainya. Kita depend pada tengok soalan nanti ya. Okey. Contoh 4. Contoh 4 dia nak kita bentukkan A, dia nak kita bentukkan satu persamaan mengungkapkan V dalam sebutan X. Okey, jadi V dalam sebutan X ini bermaksud itu persamaan. Jadi kita tengok pada soalan. Okey, diberi Y berubah secara sonsan dengan punca kuasa 2. Okey, jadi punca kuasa 2 macam mana kita nak tulis dia? Kita tengok dia punya penyelesaian. Jadi Y, first kita kena buat dalam bentuk simbol. Okey, Y berubah secara sonsan 1 per punca kuasa 2X. Dan dalam persamaan dia adalah Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Okey, jadi first kita kena cari nilai K. Okey, nampak? Gantikan maklumat yang diberi. Okey, kita akan dapat K sama dengan 24. Jadi, persamaan yang terhasil adalah V sama dengan 24 per punca X. Ini untuk soalan A. Dan kita gantikan untuk jawapan yang
seterusnya untuk mendapatkan nilai V dan X menggunakan persamaan yang telah kita cari nilai K dia. Okey. Cikgu akan masuk lagi satu lagi yang terakhir, iaitu ubahan tercantum. Ubahan tercantum ini dia melibatkan 3 pemboleh ubah. Tercantum ni kita akan melibatkan 3 pemboleh ubah. Ini 3 pemboleh ubah atau lebih dengan keadaan 1 pemboleh ubah secara langsung dan atau songsan dengan pemboleh ubah yang lain. Maksudnya dia boleh jadi langsung-langsung, songsang langsung, langsung songsang ataupun songsang-songsang. Itu maksud dia. Nombor 2. Simbol bagi Y berubah secara langsung dengan X dan Y. Ini yang cikgu cakap tadi kan. Jadi dia punya simbol kita akan tulis macam ni. Nanti kena ingat balik. Dan persamaan kita akan tulis macam ni. Maksudnya Y berubah secara langsung terhadap X dan Y. Itu maksudnya. Yang ketiga, nota yang ketiga. Simbol bagi Y berubah secara songsan dengan P dengan Q. Ini kita akan buat. Jadi Y berubah secara songsan 1/PQ dalam bentuk simbol, dan dalam bentuk persamaan Y berubah secara songsan K/Q dan P dan Q. Ini maksudnya. Kena faham. Yang keempat, yang ni empat dia ada satu langsung, ada satu songsang. Y berubah secara langsung dengan U. Jadi kita kena tulis U dulu. Ingat, dalam soalan kita kena tengok apa yang pemboleh ubah yang kita jumpa dulu. U dan secara songsan dengan V ialah ini. Jadi Y berubah secara langsung dengan U dan secara songsan dengan V. Itu maksudnya. Jadi kita jumpa U dulu, baru V. Dan persamaan dia adalah Y sama dengan K U per V. Jadi dalam kes ini, macam mana nak tulis perwakilan pemboleh ubah, apa yang kita jumpa dulu, huruf yang kita jumpa dulu, kita akan kena tulis dulu. Jangan kamu buat Y sama dengan K V per U. Itu salah. Nanti sebab kita kena baca kenyataan soalan. Biasanya dalam soalan ubahan, dia akan beri dalam bentuk ayat. Dia akan beritahu secara direct. Langsung ataupun songsang. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Contoh 8. Dia nak suruh kita buat dalam simbol. Yang ni macam biasa. Kamu boleh baca sendiri. Contoh 9. Yang ini. Contoh 9. Kita cuba tengok contoh 9. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Kita jumpa X dulu kan. Dan secara songsan dengan Z. Dan Y ini adalah Y yang berubah. Pertama, di mana dia beri X sama dengan 3, Z sama dengan 4. Kenyataan soalan ini, kita kena cari K dulu. Baru kita jawab soalan A dan juga soalan B. First, kita letak dalam bentuk simbol. Dan kita dan kita masukkan dalam bentuk persamaan. Jadi persamaan dia adalah Y berubah secara langsung terhadap X dan secara songsan terhadap Z. Ini kita jumpa dulu X dulu, baru Z. Jadi kita gantikan nilai yang diberi X sama dengan 3, Z sama dengan 4, dan kita dapat nilai K-nya adalah 8. Jadi Y sama dengan 8X per Z. Barulah kita selesaikan soalan A dan soalan B. Macam biasa. Macam biasa kita nak selesaikan
dalam ubahan langsung dan songsang. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Okey, boleh kamu lihat soalan-soalan yang disediakan di sini. Okey. Contoh 10 dia bentuk dalam jadual. Okey, ini di dalam bentuk jadual. Okey, macam biasa juga kita cari nilai K, masukkan dalam persamaan. Dah dapat nilai K, kita akan masuk balik dalam persamaan. Okey, ini. Okey, kita tengok sekejap. Ini dia dah bagi siap-siap dah. Okey, simbol. Okey, kalau dia tidak ada cerita, dia akan terus buat dalam bentuk simbol. Maksudnya ini, V berubah secara langsung terhadap T dan berubah secara songsang terhadap K kuasa 2. Ini. Jadi, kita selesaikan seperti biasa. Okey, yang lain tu dia adalah soalan objektif. Kita dah tahu ubahan dalam SPN banyak hanya di dalam kertas satu sahaja. Okey, kamu boleh lihat nota ringkas cikgu soalan 1 macam mana kita nak selesaikan. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3, nombor 4. Okey, itu boleh kamu jadikan sebagai rujukan. Okey, kita terus ke latihan. Okey, tengok buku teks. Saya nak bagi latihan hari ini. Hari ini saya nak bagi keseluruhan iaitu latihan langsung, songsang dan juga tercantum. Okey, kita tengok muka surat. Sekejap ya. Last. Okey, praktis formatif 5.2 adalah songsang. Ni ubahan tercantum. Jadi cikgu turunkan dari bawah. Okey, kamu boleh buat rujukan dalam buku teks kamu. Kita dah belajar kan sebelum ini ubahan hari dalam masa PKP ni cikgu nak imbas kembali sebelum kita masuk ke barang kalian minggu depan. Okey, praktis formatif. Ini adalah saya nak tengok dulu Okey. Sekejap ya, minta maaf. Okey. Okey, kita masuk ni. Praktis formatif 5.3. Cikgu nak kamu buat soalan nombor 1. Yang ini, okey, soalan nombor 2. Okey, minta maaf ya, video cikgu tersangkut dalam lebih kurang 2 minit atau 1 minit. Okey, kita sambung balik. Okey, sila buat soalan nombor 1, nombor 2, okey, nombor 3, nombor 4 dan juga nombor 5. Hari ni cikgu nak kamu selesaikan 5 soalan.
Okey, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, yang lain. Yang itu dulu. Nanti kita hari Jumaat, kita akan buat penutup bagi tajuk bab ubahan ini dalam bentuk soalan objektif. Okey. Di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Nanti apa-apa kita tengok kat Telegram. Cikgu akan bagi secara detail apa yang kamu kena buat di Telegram. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.